Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani, Kanta 7.44 pagi. Kami mulakan dengan rangkuman berita utama dalam segmen esensi. Kementerian Kesihatan dan Kementerian Pendidikan akan terus dapat peruntukan terbesar dalam belanjawan 2024. Jaminan itu diberi Perdana Menteri selari usaha menambah baik mutu perkhidmatan kedua-dua kementerian itu demi manfaat rakyat. Tumpuan termasuk menaik taraf kemudahan, infrastruktur sekolah dan institusi kesihatan. Belanjawan 2024 dijadual dibentang di Dewan Rakyat 13 Oktober ini. Tiada sebarang kes penyelewengan beras putih tempatan termasuk aktiviti pembukusan semula diterima KPKM setakat ini. Kemungkinan wujud tangan gaib yang ambil kesempatan mengganggu bekalan beras adalah tidak benar. Ia hasil ratusan operasi penguatkuasaan yang dilaksana. Sementara itu, bekalan beras putih tempatan di pasaran kembali stabil pada minggu ini berbanding minggu lepas. Timbalan Menteri KPKM berkata keadaan positif itu berikutan kurangnya pembelian panik oleh pengguna dan peniaga. Sebelum ini, Fama telah mengedarkan 400 tan metrik beras tempatan dan tambahan 1,100 tan metrik bagi menampung keperluan. Lebih 2,000 pengunjung hadir ke program jualan beras di Perlis bagi mendapatkan kampit beras 5 kg dengan harga RM1. Kesemua kampit beras itu terjual dalam tempoh 30 minit. Menurut penganjur Yayasan Misi Rakyat, program itu dilaksana bagi membantu golongan kurang berkemampuan membeli beras memandangkan peningkatan harga beras ketika ini. Seramai 112,887 isi rumah B40 menerima manfaat skim perubatan madani sejak diperkenalkan 3 bulan lepas. Menteri Kesihatan berkata skim itu telah mendapat sambutan positif dan galakkan dengan sebanyak 181,460 rawatan pesakit luar telah diberikan rawatan. Sebanyak 1,587 klinik swasta telah mendaftar dan memberi perkhidmatan di bawah skim ini. Kerajaan Negeri Selangor sasar pembinaan 60,000 unit rumah Selangorku menjelang tahun 2025. Menteri Besarnya berkata, ketika ini 45,000 unit rumah berkenaan dijangka siap dibina menjelang akhir tahun ini. Pada masa sama, pihaknya juga sedang melihat keperluan penubuhan pasukan khas untuk menangani projek perumahan terbengkalai. Model gaji progresif untuk sektor swasta membuka peluang kepada golongan pekerja berkemahiran, berkebolehan dan mempunyai kelayakan menerima gaji setimpal. Menteri Sumber Manusia berkata, perbincangan di peringkat Majlis Tindakan Ekonomi Negara secara dasarnya bersetuju dengan pelaksanaannya. Ia dijangka akan dilaksanakan April atau Mei tahun depan. Kira-kira 75% premis dan kemudahan awam di daerah Baling Kedah yang terjejas akibat banjir sejak Khamis lalu telah dibersihkan. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Daerah Baling, Datuk Muhammad Syahadan Abdullah berkata, selain penghuni rumah, proses pembersihan dibantu pelbagai agensi. Beberapa kemudahan yang telah dibaik pulih selepas tragedi kepala air tahun lalu juga turut mengalami kerosakan yang teruk. SPRM perlu kekal bebas dari pengaruh eksekutif. Tegas Perdana Menteri, badan itu mesti tegas dengan prinsip bukan sahaja menolak tetapi memperteguh usaha mencegah gejala rasuah. Negara atau tatanan yang dicipta tidak akan terbangun tanpa membenam keras budaya rasuah di semua peringkat masyarakat. Kenyataan itu bersempena ulang tahun SPRM yang ke-56. Semua hospital awam diarah bersedia menerima tambahan pesakit susulan bacaan kualiti indeks udara yang tidak sihat dicatatkan. Eksekutif Kesihatan dan Perpaduan Johor, Lim Tian Sun berkata, langkah proaktif itu diambil berdasarkan pengalaman berdepan situasi jerebu sebelum ini. Aplikasi digital iKitar dilancar bagi memudah dan menggalakkan amalan kita semula dalam kalangan masyarakat. Menerusi aplikasi ini, pengguna boleh mendapatkan wang hasil jualan barangan kita semula menerusi aplikasi yang disediakan. Buat permulaan, PPR Padang Hiliran Kuala Terengganu dipilih sebagai projek rintis untuk menggunakan aplikasi tersebut.
Pelbagai inisiatif dilaksana Jabatan Perkhidmatan Veterina DVS bagi membendung penyakit rabies atau anjing gila daripada terus menular. Antaranya sambutan Hari Rabies 2023 yang dilihat penting untuk mendidik masyarakat tentang bahaya wabak tersebut. Kerajaan menyasarkan 40,000 haiwan peliharaan di Sarawak divaksinasi tahun ini bagi membendung penularan penyakit itu. Seorang remaja lelaki mati lemas manakala rakannya hilang ketika mandi di Sungai Meluan di Julau, Sarawak. Mangsa dikenali sebagai Abdul Rezan Abdul Jalil 15 tahun, manakala rakannya Ferdinand Raymond Jiram 16 tahun. Seorang kanak-kanak perempuan berusia 2 tahun ditemukan lemas di sebuah kolam memancing ikan di Bandar Bukit Besi, Dungun, Terengganu. Dalam kejadian pukul 5.15 petang, mangsa Nur Rania Faizah Mawad Rafi dipercayai terjatuh ke dalam kolam tersebut. SPRM memperluaskan lagi skop penyiasatannya dengan mempelopori kaedah siasatan jenayah kewangan bagi menyiasat sebarang salah laku dalam kewangan negara. Antara kaedah siasatan kini yang dijalankan adalah siasatan berasaskan risikan dan model pengurusan penyiasatan berpasukan. Pendekatan tersebut dilaksana dengan mengambil kira kepentingan sesebuah kes, terutama membabitkan kes-kes jenayah bersindiket. 4 warga Indonesia dijatuhi hukuman penjara 20 bulan selepas mengaku bersalah membawa 10 unit tong gas petroleum cecair dan memiliki barang kawalan berjadual tanpa lesen dipercayai untuk diseludup keluar dari Malaysia. Pengarah Maritim Negeri Sarawak berkata, barang kawalan berjadual tersebut ialah 1,644 kg gula pasir. Kesemua mereka dijatuhkan hukuman berkenaan selepas mengaku bersalah di Mahkamah Session Kuching pada Jumaat lepas. Polis tumpaskan sindiket seludup minuman keras membabitkan nilai rampasan 1.5 juta ringgit dalam op kontraban semalam. Serbuan dilakukan di 2 premis kawasan perindustrian di Jalan Sungai Besi. 4 individu ditahan termasuk seorang wanita warga Vietnam yang menjaga premis. Polis sedang memburu seorang individu dipercayai melakukan perbuatan tidak berperi kemanusiaan terhadap seekor kucing. Pemangku Ketua Polis Daerah Kota Star, Superintendent Syed Basri Syed Ali berkata, pihaknya menerima laporan pada 29 September lalu. Perbuatan tidak bermoral itu berjaya dirakam CCTV di kawasan berdekatan sebelum tular di media sosial. 27 individu termasuk seorang warga asing ditahan polis Johor kerana disyaki terlibat kegiatan judi dalam talian dan loteri awam tanpa lesen. Tangkapan melibatkan 24 lelaki dan 3 wanita berumur 19 hingga 64 tahun. Kesemua premis terlibat dikenakan tindakan pembatalan lesen dan pemotongan bekalan elektrik. 8,123 notis saman dikeluarkan. JPJ Negeri Sembilan menerusi operasi khas motosikal 2023 bermula 1 September lepas. Pengarah JPJ Negeri Sembilan dalam satu kenyataan memaklumkan notis saman dikeluarkan hasil pemeriksaan ke atas 28,586 kenderaan. Polis mendapat kebenaran reman 7 hari terhadap suspek berkaitan kes bunuh isterinya. Perintah tahanan reman itu dikeluarkan Hakim Mahkamah Majlis Kagar di bawah Seksyen Prosedur Jenayah 302 Kadar Keseksaan kerana membunuh. Suspek ditahan, pihak polis ketika hadir menyerah diri di IPK Perlis. Siasatan awal polis mendapati berlaku pertengkaran di antara suspek dan mangsa. Suspek menikam mangsa menggunakan sebilah pisau di bahagian dada kiri. Pengurusan syarikat-syarikat Bumi Putra digesa tidak ambil jalan mudah. Jual aset kononnya untuk selamatkan keadaan. Tegas Perdana Menteri, amaran itu merupakan keputusan yang tidak waras berpunca daripada kelemahan urus tadbir dan tata kelola. Justru beliau mengingatkan supaya pihak terlibat terus berpegang kepada matlamat asal untuk menyelamatkan Bumi Putra. Industri perfilman Malaysia berkembang maju dengan kualiti bertaraf antarabangsa. Menurut Menteri Pelaburan, Perdagangan dan Industri, Datuk Seri Tengku Zafrul Tengku Abdul Aziz, filem-filem karya tempatan berpeluang besar untuk dieksport ke negara luar.
Lebih 1,000 peluang pekerjaan ditawarkan untuk penduduk Felda Cemomoy dan sekitarnya sempena penganjuran Karnival Kerjaya My Future Jobs Perkasa Wanita dan Keluarga. Menurut Perkeso, Karnival yang berlangsung selama sehari menyaksikan penyertaan 18 majikan yang menawarkan pelbagai tawaran kerjaya. Antara pengisian program, pertandingan e-sport, pemeriksaan saringan kesihatan, pendaftaran kaunter skim suri rumah dan demonstrasi latihan. KKM membuka peluang kepada lebih ramai pegawai perubatan untuk melanjutkan pengajian dalam bidang geriatrik bagi melahirkan lebih ramai pakar bidang itu. Ketika ini, hanya 34 pakar dalam bidang itu yang berkhidmat di Kementerian Kesihatan. Kerajaan juga merancang mewujudkan pusat geriatrik negara yang memfokuskan perkhidmatan terbabit dengan proses libat urus akan dijalankan bersama Kementerian Kewangan bagi kelulusan dana. Kerajaan Negeri Melaka sedang menunggu maklum balas daripada 7 syarikat penerbangan untuk kembali beroperasi di lapangan terbang antarabangsa Melaka LTAM Batu Berendam selewat-lewatnya penghujung Oktober ini. Menurut Esko Kerja Raya Infrastruktur, Kemudahan Awam dan Pengangkutan Negeri, kesemua syarikat penerbangan berkenaan masih lagi mempertimbangkan segala terma dan syarat yang ditawarkan. Pertemuan dengan 7 syarikat berkenaan telah diadakan. Maklumat berkaitan simakan tarikh penyaluran bantuan RM200 setiap bulan yang tular ketika ini adalah palsu. Perkara itu disahkan Kementerian Kewangan. Orang ramai juga diminta berhati-hati dengan pautan tidak sah berkaitan simakan status sumbangan asas rahmah SARA. Hubungi saluran yang betul untuk dapatkan info sahih. Minggu Saham Amanah Malaysia MSAM 2023 jadi platform terbaik buat masyarakat, khususnya golongan muda untuk tingkatkan tahap celik kewangan. Bertemakan bijak melabur, santai berhibur. Acara berlangsung di Setia Fontainis Bertam Pulau Pinang selama 9 hari sehingga 8 Oktober ini. MSAM 2023 melibatkan kira-kira 50 pempamer terdiri daripada syarikat-syarikat kumpulan PNB, ejen ASNB, Badan Kawaselia dan agensi kerajaan negeri. Karnival Udara Antarabangsa Melaka akan dianjurkan pada skala lebih besar tahun depan. Ia bertujuan menarik lebih banyak pelancong sempena Tahun Laut Melaka 2024 bagi mencapai sasaran 8.4 juta pelancong. Malah penambahbaikan juga akan dilakukan, antaranya penjualan tiket secara dalam talian bagi memudahkan pengunjung. Indonesia dilapor sedia melancarkan kereta api berkelajuan tinggi pertama di Asia Tenggaranya hari ini. Kereta api peluru buatan China bernama Whoosh boleh mencapai kelajuan sehingga 350 km sejam. Ia boleh membawa lebih 600 orang pergi dan balik dari Jakarta dan Bandung dalam masa 45 minit. Pembinaannya menelan belanja lebih $7 bilion Amerika. Dianggarkan lebih 100,000 orang berkumpul pada Perhimpunan Pembangkang di Warsaw pada Ahad, 2 minggu sebelum pilihan raya di Poland. Menurut platform Civics Liberal, ia mungkin menentukan masa depan Poland dalam Kesatuan Eropah dan kedudukan demokrasinya. Pembangkang berharap parakan ini menjadi yang terbesar dalam beberapa dekad dan mendorong pengundi untuk mengambil bahagian dalam pilihan raya. Angka korban runtuhan lombong emas di Zimbabwe meningkat kepada 13 orang. Biarpun dipercayai masih ada yang tertimbus, namun pihak kerajaan pada Ahad memutuskan untuk menghentikan usaha mencari dan menyelamat. Ia selepas pihak berkuasa percaya tiada lagi harapan untuk menemui mangsa yang selamat akibat kekurangan sumber. Seramai 34 pelombong terperangkap dalam kejadian di Jegutu dengan 21 daripadanya berjaya diselamatkan. Sekurang-kurangnya 13 orang maut dalam kebakaran di sebuah kelab malam di Sepanyol pada Ahad. Kelab berkenaan dikenali sebagai Tita, terletak di tenggara Bandar Murcia. Menurut pihak berkuasa, jumlah korban mungkin meningkat apabila pasukan penyelamat menyaring serpihan. Mangsa yang cedera membabitkan 2 wanita dan 2 lelaki yang terhidu asap tebal. Lebih 5,000 orang dari 3 daerah di Sri Lanka terjejas akibat banjir pada Ahad. Pusat Pengurusan Bencana DMC negara itu melaporkan paras air di beberapa sungai terus meningkat. Amaran tanah runtuh turut dikeluarkan untuk 8 daerah termasuk Matara, Kalutara, Kandy dan Ratnaputra.
Hujan lebat beramal berlaku di wilayah barat, selatan, tengah dan barat laut Sabara Gaumawa hari ini. Saudara Kanta 7.44 pagi berakhir di sini. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.